Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selamanya adalah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurniaan yang Allah telah bekalkan kepada kita. Kita dapat hadir ke masjid ini bukanlah hanya senya kekayaan yang kita ada. Kita dapat hadir ke masjid ini untuk solat maghrib dan mendengar kuliah bukanlah hanya senya kesihatan yang Allah berikan. Dan kita dapat hadir ke masjid ini untuk solat berjemaah maghrib dan isyak, mendengar kuliah bukanlah hanya senya waktu lapang yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi dengan taufik menggerakkan hati-hati kita untuk terus melazimi surau dan masjid, maka beruntunglah kita, maka syukurilah nikmat ini dan doakanlah supaya kita terus melazimi rumah-rumah Allah sehingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Betapa ramai orang di luar sana Allah bekalkan kesihatan yang baik, waktu lapang yang sangat banyak, tetapi amat susah dan culas untuk pergi ke surau dan masjid untuk solat berjemaah. Maka beruntunglah kita. Moga-moga kita tergolong daripada 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah ketika mana tidak ada naungan selain naungannya. Salah satu, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Hati tidak rasa tenang kalau ketika mana muazzin azan tidak hadir ke surau dan masjid, kalaulah dia tidak uzur syar'i. Maka itulah tanda-tanda kemanisan iman. Sehari solat 5 waktu, 4 waktu sahaja boleh ke masjid. 1 waktu bangun lewat sedikit, tapi solat awal waktu berjemaah di rumah, maka seharian dia tidak merasai kenikmatan kemanisan iman. Maka itulah benda yang paling baik. Dan kita doakan supaya kita terus istiqamah melazimi surau dan masjid pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah Fiqh Muamalat oleh pengarang Dr. Muhammad Zaki Yahpar Al-Yahya. Kita sambung muka surat 16, beberapa bentuk jual beli.
muka surat 16, beberapa bentuk jual beli. Kita masih dalam bab yang pertama, muka surat 16, beberapa bentuk jual beli. Perbincangan tentang kontrak jual beli sebelum ini adalah umum, tanpa merujuk kepada mana bentuk jual beli yang tertentu. Sebenarnya, terdapat beberapa bentuk jual beli yang dikenali dengan istilah-istilah tersendiri. Sebahagiannya dibenarkan oleh syarak dan sebahagiannya lagi sebaliknya. Mungkin kita pernah buat, tetapi istilah dalam bahasa Arab kita pertama kali dengar. Bahagian yang pertama, jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Yang pertama adalah tauliyah. Penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterimanya dengan harga asal, harga ketika membelinya, tanpa menyebutkan harganya, ataupun penjual berkata kepada pembeli, saya bersetuju dengan kontrak jenis secara tauliyah. Itu yang pertama. Tauliyah ini jual beli harga yang asal, tak nak tambah dan tak nak kurang. Itu antara jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, saya beli handphone, ketika mana handphone tersebut sampai, saya tengok ada benda-benda yang saya tak suka. Maka ketika itu saya mencari orang yang ingin membeli, tetapi saya jual dengan harga yang saya beli. Saya tak menambah sedikit pun dan saya tak kurang sedikit pun daripada harga yang asal. Itu bernama tauliyah. Itu dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, isyrak. Jual beli hampir sama dengan tauliyah, tetapi hanya membabitkan sebahagian barang yang dijual sahaja dan bukan semua. Contohnya, penjual berkata, saya serahkan separuh daripada kontrak ini kepada kamu sebagai rakan kongsi dengan nilai separuh harga. Bahagian yang ingin dikongsi perlu disebut dengan jelas. Jika ia tidak disebut dengan jelas, contohnya penjual berkata, saya serahkan kepada kamu sebahagian daripada kontrak ini sebagai rakan kongsi. Kontrak ini adalah tidak sah kerana tidak jelas. Itu adalah yang kedua. Isyrak adalah perkongsian. Itu dibenarkan oleh syarak. Saya ada beli saham yang menguntungkan, tetapi ketika itu saya tak ada duit. Maka saya cari isyrak untuk dikongsikan dengan rakan perkongsian. Maka saya jual sebahagian saham yang saya ada. Dan saya sebut, saya nak jual kepada kamu 40% daripada saham saya. Maka ketika itu, ia adalah dibenarkan oleh syarak. Tetapi ketika mana saya nak jual saham, saya kata saya nak jual berapa banyak, saya pun tak pasti, tapi saya nak jual. Maka kontrak tersebut adalah kontrak yang tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jual beli yang dibenarkan oleh syarak, yang sudah pasti semua peniaga buat, iaitu murabahah. Penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterimanya kepada pembeli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan mengikut kadar yang diketahui dan ditentukan. Contohnya, penjual berkata, saya jual rumah dengan harga saya beli dengan tambahan wang, dengan tambahan untung 10% atau seumpamanya. Murabahah adalah penambahan. Itu kebiasaan peniaga, penjual mesti nak untung. Itu adalah benda yang dibenarkan oleh syarak. Beli rumah harga 300,000, selepas 5 tahun nak jual, maka saya jual 300,000 dengan tambahan 10%
daripada harga yang saya beli. Itu dibenarkan oleh syarak. Itu yang ketiga. Yang keempat, jual beli yang dibenarkan oleh syarak adalah muhatatah atau wadi'ah. Penjual menjual barang yang dibeli dan telah diterimanya kepada pembeli dengan harga asal beserta dengan potongan atau kerugian dengan kadar tertentu. Contohnya 10% atau seumpamanya. Jual beli ini merupakan lawan kepada murabahah. Okey, murabahah adalah penambahan, muhatatah atau wadi'ah adalah pengurangan daripada harga yang asal. Itu juga dibenarkan oleh syarak. Saya sendiri pernah berlaku, saya pindah ke Kemunting, saya nak cari peti ais yang baru. Maka ketika itu saya pergi ke kedai peti ais, harga 2 pintu RM400. Maka ketika itu tokek kedai kata, harga peti ais ini adalah peti ais yang baru, harga dia RM400, tapi saya jual kepada you RM350. Saya tanya kenapa? Dia kata semua baru, tetapi cuba tengok dekat pintu peti ais ada sedikit kemek. Walaupun baru, tetapi kemek ketika nak turunkan daripada lori terjatuh dan adanya kecacatan. Maka ketika itu saya beli dengan redha dan harganya kurang RM50. Itu juga dibenarkan oleh syarak. Itu adalah berlawanan dengan murabahah, penambahan. Bahagian yang kedua, jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak ada dua bahagian. Yang pertama, jual beli yang haram dan tidak sah. Yang kedua adalah jual beli yang haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Kita sentuh yang pertama, jual beli yang haram dan tidak sah. Yang pertama adalah menjual susu yang masih belum diperah, bulu haiwan yang masih belum diketam, atau buah-buahan yang belum masak. Ini adalah jual beli yang haram dan tidak sah. Pergi ke tempat menternak kambing, isteri teringin minum susu tapi nak beli dalam kuantiti yang banyak, cari 10 liter susu kambing yang segar. Maka ketika itu tokek suruh bayar dulu harga 10 liter. Dan kita bayar, dia perah susu kambing dapat 5 liter. Maka ketika itu jual beli tersebut adalah haram dan tidak sah. Sepatutnya perah dulu ada 5 liter, barulah bayar 5 liter yang ada. Sama juga dengan buah yang belum masak. Nak beli, nak buat makan-makan, beli terus. Maka ketika itu tokek minta bayar dengan harga yang kita nak beli. 50 kilogram mangga, contohnya harum manis. Maka ketika mana dia tengok stok yang dia ada sebenarnya hanyalah separuh, 25 kilogram. Maka jual beli itu adalah haram dan tidak sah sebab adanya unsur penipuan dari penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli yang haram dan tidak sah adalah jual beli yang mengandungi unsur perjudian. Contohnya jual beli munabazah, campak mencampak, dan mula samah, sentuh menyentuh, iaitu kedua-dua pihak berurusan dengan sesuatu barang yang tidak ditentukan yang mana satu. Dengan itu, apabila penjual mencampakkan mana-mana satu barang atau pembeli menyentuh mana-mana satu barang, maka barang tersebut akan dijual. Itu juga adalah jual beli yang haram dan tidak sah. Di Malaysia mungkin tidak berlaku, tapi di luar negara, di tempat yang saya belajar di Mesir, berlaku untuk munabazah, campak mencampak. Kita sebagai pelajar Malaysia ada beasiswa yang terhad, nak cari kasut yang agak selesa. Maka ketika itu pergi ke pesta kasut, jual barangan yang terpakai, bandel. Maka ketika itu kita cuba satu kasut, kita minat.
warna hitam, jenama Nike, saiz 6. Kita cuba saiz 8. Maka ketika itu kita munabazah, mencampak kasut dengan penjual. Ramai orang di situ. Maka ketika mana dia campak kasut, kita tengok memang betul warna hitam, saiz kasut Nike, tetapi saiz 9 lagi besar. Maka kita tak jadi nak beli. Orang yang menjual kasut tersebut tidak membenarkan kami keluar, sebab kami telah mencampak tujuan untuk membeli, walaupun kasut itu saiz yang berbeza. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Mula samah, sentuh menyentuh, kebanyakan tidak berlaku. Di Mesir pun tidak berlaku. Kita pergi ke kedai, orang rumah suruh beli roti, kita tengok roti, esok dah tarikh luput. Maka kita tahu kalau beli esok tarikh luput, kita dengan isteri tak mampu untuk habis, tak jadi nak beli. Kita keluar ke kedai, kita keluar dari kedai tak nak beli, orang kedai suruh beli. Haji kena beli, sebab haji dah pegang, haji dah mula sama pegang. Maka ketika itu ia juga adalah jual beli yang haram dan tidak sah, tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab tidak ada redha meredai antara penjual dan pembeli. Itu yang kedua. Yang ketiga, jual beli yang haram dan tidak sah adalah dua akad dalam satu majlis, iaitu memasukkan dua jenis akad ke dalam satu sirah akad pada waktu yang sama. Contohnya, penjual berkata, saya jual rumah ini dengan harga RM10,000 tunai, dengan RM20,000 secara ansuran selama setahun. Pembeli pula menerima jualan tersebut secara tunai atau ansuran tersebut. Ini juga tidak dibenarkan oleh syarak. Jual beli mestilah bayar ketika itu dan menjadi hak milik mutlak bagi orang yang membeli. Kita menyewa, dia akad yang berbeza. Saya beli kereta Myvi, saya beli, tetapi akad dalam perbankan Islam tidak sebut sebagai beli, disebut sebagai sewa jual beli. Adanya lafaz sewa jual beli. Maka ketika itu saya ambil loan bank 7 tahun, saya bayar setiap bulan. Ketika mana dalam tempoh 7 tahun saya tak mampu nak bayar dengan baik, 4 bulan berturut-turut, 5 bulan turut-turut, bank mengarahkan kereta saya ditarik. Itu dibenarkan oleh syarak. Sebab tidak ada pemilikan yang sempurna bagi saya selagi mana tidak sampai pada bulan Disember tahun yang ke-7. Maka bolehnya beberapa akad dalam satu jual beli. Tapi jual beli yang secara total tidak dibenarkan oleh syarak. Nak beli dengan harga tunai separuh, dengan harga hutang separuh, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Itu yang ketiga. Yang keempat, jual beli yang haram dan tidak sah adalah jual beli cengkeram, bai' al-urbun. Maksudnya, sesuatu barang dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian daripada harga kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan oleh pembeli. Jika jual beli ini diteruskan, maka bayaran tadi dikira sebagai sebahagian daripada harga barang. Amalan ini haram hukumnya dan tidak sah jika syarat tersebut dibuat syarat dalam kontrak. Namun, jika ia tidak dijadikan sebagai syarat, tidak salah penjual meminta pembeli sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas kontrak tersebut. Cuma, penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika kontrak tersebut dibatalkan, melainkan dengan persetujuan pembeli. Itu juga adalah tidak dibenarkan oleh syarak. Bayaran deposit dianggap sebahagian daripada bayaran ketika mana tidak setuju untuk meneruskan perniagaan. Hadis yang jelas Imam Syafi'i pegang, Nabi sebut
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-urbani. Nabi melarang kami untuk menggunakan jual beli jenis al-urbani, bayaran deposit. Itu tidak dibenarkan oleh syarak pada pandangan mazhab Syafi'i. Kita akan sentuh secara khusus dalam bab yang kedua berkaitan tentang riba. Imam Syafi'i tidak membenarkan rahimahullah pembayaran deposit, tapi pada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dibenarkan kalau itu adalah keperluan, bukannya kehendak. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, jual beli yang haram dan tidak sah adalah menjual barang sebelum diterima. Seorang pembeli membeli sesuatu barang, kemudian menjualnya sebelum dia menerima barang tersebut. Jualan ini dilarang dan tidak sah kerana barang tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia masih belum diterima. Itu adalah jual beli yang haram dan tidak sah. Beli handphone online, sebelum sampai lagi handphone, kawan-kawan dah kata handphone yang kamu beli itu handphone yang tidak bagus. Ada handphone dengan harga yang sama boleh dapat dengan lebih baik. Maka ketika itu, sebelum sampai lagi handphone, dia dah cari pembeli. Maka pembeli membayar dengan harga yang dia nak jual. Maka ketika itu, jual beli itu adalah haram dan tidak sah. Sebab dia menjual sesuatu yang tidak ada padanya ketika itu. Nabi sebut dalam hadis Abu Dawud, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu jual barang yang tiada padamu. Sebab apa haram? Sebab boleh jadi orang dah bayar handphone tersebut, tetapi ketika mana sampai handphone yang dia nak jual, bukanlah seperti mana yang dia sebut kepada pembeli. Okay? Handphone yang lain sampai, tetapi orang tersebut telah membayar. Maka jual beli tersebut adalah haram dan tidak sah. Bahagian yang kedua, jual beli yang haram tetapi sah. Jual beli ini dilarangkan oleh syarak, bukan kerana tidak menepati rukun atau syarat, tetapi kerana sebab-sebab yang lain. Bukanlah kekurangan rukun, tidak ada penjual atau pembeli, tidak ada sirah, tidak ada barang dan harga, bukan sebab-sebab seperti berikut. Tetapi jual beli ini walaupun sah, tetapi pelakunya dianggap melakukan dosa. Antaranya, yang pertama adalah jual beli musarrah. Apa itu jual beli musarrah? Musarrah ialah unta, lembu atau kambing yang sengaja tidak diperah susunya selama beberapa hari, bertujuan untuk memperbanyakkan pengumpulan susu dalam kantung susu. Dengan ini, pembeli menyangka susunya sentiasa banyak dan menarik minat pembeli untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah jual beli yang haram tetapi sah. Pelakunya dianggap melakukan dosa. Bawa balik lembu semasa korban sampai ke masjid, tengok kantung susu lembu dah meleleh, dah keluar. Maka ketika itu panggil orang yang pandai memerah susu, perah, tengok lembu tersebut menjadi susut. Maka kita ketika itu merasa curiga dengan apa yang kita beli. Kita nampak hebat, selepas 2 hari sampai ke masjid, diperah susu, lembu tersebut nampak sangat kecil ataupun tidak sehat. Maka ketika itu, pada pandangan mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, la tusirrul ibil wal ghanam faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharain. Janganlah kalian menahan susu unta, binatang yang 4 kaki, dengan tujuan bi khairin nadharain, supaya nampak hebat, nampak gah, nampak kuat. Ba'da ayyahlubha, selepas kau perah, maka binatang tersebut, unta ataupun binatang yang 4 kaki, menjadi susut. Dan ketika itu Nabi sebut,
insya'a amsakaha wa insya'a raddaha wa sa'an min tamak. Kalau kamu nak ambil pun boleh, tetapi dianggap melakukan dosa. Wa insya'a raddaha, kalau kamu nak tolak lembu tersebut ataupun binatang yang 4 kaki tersebut, kamu kena bayar dengan wasa'an min tamar, 1 gantang daripada kurma yang kering. Pada pandangan mazhab Syafi'i, sebanyak 2.6 sehingga 2.7 kilogram kurma yang kering. Kita diberi tempoh selama 3 hari. Sampai ke masjid, nampak elok. Hari kedua, nampak meleleh. Panggil orang yang pandai perah susu, perah. Nampak susut lembu tersebut. Maka hari ketiga, berbincang dengan AJK masjid, nak ambil balik duit, nak pulangkan. Itu dibenarkan oleh syarak. Dan ketika itu dia kena bagi balik wasa'an min tamar. Sebagai ganti, dia dapat duit dan dia kena gantikan dengan 2.6 kilogram kurma yang kering. Selepas 3 hari bincang tak ada keputusan. Hari keempat nak kembalikan lembu yang dia beli. Pihak masjid beli 10 ekor. Nak pulangkan 5 ekor, dah susut badan selepas diperah susu. Pada pandangan mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan. Sebab selepas 3 hari. Fahuwa bil khiyari, diberi tempoh bagi pembeli bisalah satu ayamin, dalam tempoh 3 hari. Itu pada pandangan mazhab Syafi'i mengikutkan hadis sahih Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli yang haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa, adalah najas. Apa itu najas? Najas ialah orang yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi sedangkan dia tidak berniat membelinya. Tujuannya supaya orang lain merasakan bahawa barang tersebut bernilaian tinggi dan mereka akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Najas bermaksud menyembunyi, kerana perbuatan orang ini menyembunyikan niatnya. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Ini memang berlaku. Kebiasaannya kalau ada buat konsert amal, memang ada najas di sebahagian tempat. Orang yang ternama ataupun artis buat konsert amal untuk negara Palestin, Syria dan sebagainya. Dia kata saya ada maflar, harga maflar ini RM20, tapi saya nak jual dengan harga yang tinggi dan diletakkan dalam tabung Palestin. Maka ketika itu pengurusan konsert tersebut membuat najas. Dia dah tetapkan 4-5 orang, menawarkan harga yang lebih tinggi supaya orang-orang yang kaya ada membida dengan harga yang tinggi. Niat baik untuk letak di tabung tersebut. Maka dibida harga, orang pertama letak 200, orang kedua letak 500, ada letak 1000, 2000, dan akhirnya dijual dengan harga RM5,000 contohnya. Niat bagus, masuk ke dalam tabung, tetapi semua pelaku itu dianggap melakukan dosa. Menaikkan harga, menyembunyikan niat, bukan nak beli, dengan tujuan dijual dengan harga yang mahal untuk diletakkan ke dalam tabung. Jual beli ini adalah haram, tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Nabi ulang banyak kali, nahan Nabi SAW an-najshi. Nabi melarang kami akan jual beli najas, menyembunyikan niat. Kalau tuan-tuan biasa dengan barangan lelong pun begitu. Kalau nak beli rumah lelong, rumah harga asal RM400,000, maka dilelong ketika mana pembeli ataupun pemilik rumah tak mampu nak bayar, rumah tersebut dilelong dengan harga separuh harga RM200,000. Maka ketika itu bank juga ingin dapat untung. Takkan dia beli RM200,000, dia nak jual dengan harga yang sama. Maka berlakunya najas. Dalam pembelian online, dia telah tetapkan 4-5 orang menawarkan dengan harga yang tinggi, dan akhirnya kita sebagai pembeli memang nak rumah tersebut,
kita bayar dengan harga RM250,000 contohnya, dan RM50,000 tersebut bank mengambil untung, maka ketika itu, itulah Najash menyembunyikan niatnya. Jual beli ini adalah haram, tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Itu yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, jual beli yang haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa adalah penjualan barangan orang pendalaman oleh orang bandar. Apabila orang pendalaman tiba membawa barangan untuk dijual dan barang tersebut amat diperlukan oleh penduduk bandar, lalu datang orang bandar berkata kepada orang pendalaman, jangan jual barangan itu, tetapi serahkan kepada saya untuk saya jualkan sedikit demi sedikit. Orang yang menawarkan diri itu tadi kemudiannya menaikkan harga barangan tersebut. Perbuatan ini dilarang kerana ia menyulitkan orang ramai. Itu mungkin berlaku pada zaman dahulu. Sekarang orang kampung ataupun orang pendalaman jauh lebih celik berbanding dengan orang bandar. Nak jual durian Batu Kurau, harga di Batu Kurau 1 kilo RM5. Pergi ke Kuala Lumpur boleh dapat harga sekilo mungkin RM15. Maka ketika mana orang pendalaman nak pergi ke Kuala Lumpur nak jual, maka orang Kuala Lumpur kata jangan jual, benda ini dah tak diperlukan, juallah kepada saya dengan harga yang murah. Maka dia akan jual dengan harga yang tinggi. Jual beli ini memang untung, tetapi jual beli ini adalah haram, tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, memintas perdagangan. Lebih kurang dengan yang ketiga. Pembeli berangkat keluar kawasannya dan bertemu dengan penjual yang bakal datang ke kawasannya. Ia memperdayakan penjual dengan menyatakan bahawa barangan yang bakal dijual sudah bertimbun di kawasannya dan penjual yang terperdaya menjual barang tersebut dengan harga yang rendah. Perbuatan pembeli itu bertujuan membeli barangan tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada asal. Itu juga adalah haram, tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ihtikar, iaitu monopoli. Perbuatan membeli barangan yang disenarai sebagai keperluan asasi untuk disorok dengan tujuan menaikkan harga barangan itu berlipat kali ganda dan kemudian dijual sedikit demi sedikit dengan tujuan mengeksploitasi orang ramai. Maka ini juga antara benda yang Nabi larang. Kerajaan umumkan dalam tempoh 6 bulan makanan kering yang asasi akan berkurangan, maka ketika itu kita berjimat-jimat. Dan orang yang berniaga tahu cara untuk dapatkan untung, maka dia beli barang-barang yang tahan lama. Dan ketika mana berlakunya barang tersebut kurang, dikeluarkan sedikit demi sedikit dan dinaikkan harga daripada harga yang asal. Maka itu benda yang Nabi larang. Benda ini benda yang sangat Nabi larang. Nabi sendiri pun pernah dimonopoli oleh bangsa Arab, oleh Abu Jahal, ketika mana yang Abu Jahal memboikot Nabi dan para sahabat, yang selalu saya sebut dalam sirah. Abu Jahal sebut, ya ma'syaral Arab, wahai bangsa Arab, ghalu fi ashabi Muhammad, tinggikanlah harga dengan puak-puak Muhammad ini. Fa ana dhamin lakum, sesungguhnya aku menjadi jaminan bagi kalian. Alla takhsiru abada, kalian tidak akan rugi. Dan ketika itu diceritakan dalam tabaqat Sa'ad Tabaqat Al-Kubra, ya, Nabi SAW dan para sahabat di pulau selama 2 tahun. Dan ketika itu Nabi sangat lapar dan dahaga, dan makanan asasi bagi mereka adalah daun-daun yang kering. Dan Nabi rasa berat dan dahsyatnya ketika itu. Nabi meminta para sahabat untuk kumpul di Bani Hashim
Dan ketika itulah Nabi meminta semua mengeluarkan makanan-makanan yang ada dan berkongsi. Sebab orang-orang Quraisy, Arab-Arab Quraisy, kafir Quraisy memboikot Nabi dan para sahabat. Maka ketika itu nangislah bayi-bayi ketika mana ibu-ibu yang kurang makan tidak menghasilkan susu. Maka ketika itu Nabi sebut la yahtakiru illa khati, tidak melakukan monopoli kecuali orang itu adalah orang yang berdosa. Maka itulah benda yang dahsyat. Itu yang ketiga. Itu yang kelima. Yang keenam, jual beli yang haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa adalah jualan atas jualan atau tawaran atas tawaran. Jualan atas jualan ialah seseorang menemui pembeli yang masih dalam tempoh khiyar, pilihan, lalu dia berkata, pilihan ini kita sentuh pada pandangan mazhab Syafi'i, fahuwa bil khiyari salasata ayyamin, diberi tempoh dalam tempoh 3 hari. Saya akan jual kepada kamu barangan yang lebih baik daripada apa yang kamu beli dengan harga yang sama, ataupun saya akan jual kepada kamu barangan yang sama tetapi dengan harga yang lebih rendah. Tawaran atas tawaran pula ialah apabila seseorang sedang tawar-menawar untuk mendapatkan sesuatu barangan dan mereka bersetuju dengan harganya, lalu datang seorang yang lain menawarkan pemilik barangan tadi supaya menjual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi, ataupun dia menawarkan pembeli tadi barangan yang sama dengan harga yang lebih rendah, atau barangan yang lebih baik dengan harga yang sama. Ini adalah jual beli yang haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Kita pergi ke kedai yang terpakai nak beli kereta second hand Wira, harga RM5,000. Maka ketika mana kita balik, kita bincang dengan orang rumah, jadi tak nak beli Wira second hand RM RM5,000. Maka ketika itu dalam tempoh khiyar, pilihan 3 hari, kedai Yuska sebelah tahu kita nak cari kereta yang sama. Maka ketika itu dia pun nak untung. Dia kata dia cari kita di rumah, dia kata saya ada jual Wira yang sama, tahun yang sama, tapi saya boleh jual dengan harga RM4,000. Maka ketika itu kita membeli kereta tersebut, tetapi kita dalam tempoh khiyar. Maka orang yang membeli dan menjual dianggap melakukan dosa. Jual beli itu adalah haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa. Selepas 3 hari kita baru tak jadi nak beli, maka datang penjual yang lain membida harga dengan lebih rendah, jenama yang sama, itu dibenarkan oleh syarak. Ketika mana adanya jualan atas jualan atau tawaran atas tawaran, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Jual beli tersebut adalah haram tetapi sah, pembeli dan penjual dianggap melakukan dosa. Yang terakhir bagi jual beli yang haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa adalah jual beli orang yang diketahui semua hartanya adalah haram. Apabila diketahui semua harta yang dimiliki oleh seseorang adalah haram, contohnya harta yang diperolehi daripada jualan barangan haram seperti arak, khinzir, anjing dan bangkai, ataupun pendapatannya daripada sumber yang haram seperti loteri dan rasuah, maka haram menjual barangan kepadanya dan haram juga membeli daripadanya. Itu ketika mana pembeli ataupun penjual tersebut masyhur dengan keharamannya. Kita tahu dia ni sangat kaya sebab dia jual, dia ada kedai loteri. Kita tahu dia ni sangat kaya sebab dia pembekal daging khinzir di satu Malaysia, di seluruh Malaysia. Maka ketika itu kita tahu dengan keharamannya yang diuruskan, maka jual beli tersebut adalah haram tetapi sah, pelakunya dianggap melakukan dosa.
Itu ketika mana masyhur. Satu kesalahan bagi kita sebagai pembeli ataupun penjual, ketika mana orang nak beli, kita tanya duit. Itu memang tak berlaku lah. Kita tanya duit. Duit ni datang dari mana? Kerja. Kerja kat mana? Dekat kilang. Kilang kat mana? Kita tak perlu nak tanya untuk tahu sumbernya datang adakah halal ataupun tidak. Kita tahu ketika mana masyhur kekayaannya datang daripada haram, maka jual beli itu adalah haram, tetapi sah pelakunya dianggap melakukan dosa. Baik. Suatu hari, contoh, si fulan seorang yang sangat kaya, bukan beragama Islam, memang orang yang menguruskan loteri, datang ke masjid kita, cakap, jumpa dengan AJK, cakap pengurusi, saya nak bagi kepada masjid Kampung Pasir, kalau setuju 2 hari lagi saya nak bagi RM 1 juta ringgit. Masjid nak terima tak? AJK nak terima tak? Kita tahu memang kekayaan dia daripada loteri. Kalau setuju, saya akan bagi cek 1 juta ringgit 2 hari lagi. Maka AJK pun bermusyarat. Kita tahu sumber kekayaan dia memang daripada loteri. Sebut nama dia, orang kenal kekayaan daripada loteri. Tapi dia nak bagi 1 juta ringgit. Banyak ni. AJK masjid nak terima ke tak? Tolak? Tolak pun berat juga. 1 juta ringgit. Maka ketika mana AJK berbincang, memutuskan kita nak guna, kita nak ambil, tapi kita nak guna pada tempat yang selayaknya. Contohnya nak baiki tandas, longkang, perkuburan dan sebagainya. Maka semua AJK yang bermusyarat bersetuju, berkongsi sedikit demi sedikit akan dosa. Jual beli tersebut adalah haram, sedekah tersebut adalah haram tetapi sah, dan orang yang setuju dianggap melakukan dosa. Tapi boleh digunakan pada tempat-tempat yang saya sebut, longkang, tanah perkuburan, tandas dan sebagainya. Sebab tahu punca pendapatannya datang pada benda yang haram. Kadang-kadang dia nak cuci harta. Tetapi kalau dia bukan masyhur atas benda yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka kita dialu-alukan untuk menerima walaupun bukan beragama Islam. Jual beli barang masjid wakaf terpakai. Harta masjid dari wakaf tidak harus dijual belikan atau dilelong dalam apa jua keadaan sekalipun. Selagi masih ada kemungkinan ia boleh dimanfaatkan kembali. Namun jika sangat rosak sehingga tidak ada kemungkinan atau sukar untuk dimanfaatkan kembali, maka boleh dijual dan wang hasil penjualannya dikembalikan ke masjid. Jika harta masjid bukan dari wakaf, maka boleh dijual oleh nazir untuk imarahkan masjid. Menurut Syekh Abdullah bin Umar Makhramah, jika ada prasangka harta wakaf akan hilang atau dirampas oleh orang yang zalim apabila tidak dijual, maka boleh, bahkan wajib untuk menjualnya. Di Malaysia mungkin tidak berlaku, tapi di sebahagian tempat, contohnya di Mesir, di sebahagian tempat yang kuatnya fahaman yang bukan beragama Islam, Kristian dan sebagainya, ketika mana berubahnya satu kerajaan disebabkan tentera, maka ketika itu masjid-masjid tersebut tahu akan dikuasai oleh bukan beragama Islam, maka dia jualkan barang-barang tersebut untuk dimanfaatkan pada tempat yang lain. Dan ketika mana sampainya barang wakaf boleh dimanfaatkan, maka tidak boleh untuk kita menjual. Tetapi ketika mana manfaatnya kurang, dah orang bagi wakaf aircon, dah guna 15 tahun, dah tak sejuk dan sebagainya, servis berapa kali pun tak jadi, maka ketika itu nak jual dan digunakan di tempat lain, itu dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Ada soalan? Yang pertama, soalan haji. Allahumma salli. Peratus boleh dinaikkan untuk keuntungan. Jawapannya,
mengikut adat setempat. Contoh yang boleh saya bagi, ada pun di Kemunting, kalau tuan-tuan biasa, barang bandel Musashi ke nama dia, dekat Pasar Resakan. Pemilik kedai bandel tersebut seorang yang jutawan. Allah uji dia ketika mana dia seusia muda, dia masuk di dalam penjara sebab ada masalah dadah dan sebagainya. Ketika mana dia keluar, dia ada kemahiran untuk menjual barang terpakai. Dia beli barang-barang tersebut saya terus terang cakap, di Thailand, barang-barang yang murah, kualiti yang baik. Dia bersihkan, dia repackaging balik, dia jual di luar negara ataupun di tempatan. Harga yang dia beli tu sehelai boleh jatuh RM RM1. Pergi ke luar negara, sehelai tu boleh jadi RM RM100. Maka dia untung berlipat kali ganda. Uruf setempat membenarkan jual dengan harga tersebut dan orang beli. Orang redha dengan beli harga tersebut. Maka ketika itu tidak ada had. Tapi kalau kita letak dengan harga yang sangat tinggi, sudah pasti kita akan rugi. So kita tahu kalau biasanya di Taiping, di Perak, harga satu baju yang sekian boleh jadi RM RM100 maksima. Maka ketika itu kita letak dan ada orang beli, maka itu adalah benda yang dibenarkan. Tidak ada had. Uruf setempat menetapkan had tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Haji tanya, kita nak beli nombor pendaftaran, nombor plate. Ada nombor-nombor yang favourite, naik sampai harga yang sangat tinggi. Kita membida harga. Dan kita tidak tahu adakah benar harga tersebut memang favourite. Dan boleh jadi, saya tak kata kepada JPJ, kepada tempat-tempat yang lain, dia meletakkan orang-orang yang ada sedikit duit untuk membida harga supaya tinggi. Kita sebut sebagai najash tadi, menyembunyikan niat supaya paling kurang nombor plate ini nak jual dengan harga RM20,000. Memang ada. Maka ketika itu kita tak tahu, tetapi orang yang menyembunyikan niat najash dianggap melakukan dosa. Dan harga yang limit tu pun tak ada. Selagi mana kita ada duit yang lebih, kita nak beli dan kita redha atas harga tersebut, maka itu dibenarkan. Ketika mana kita jual beli tersebut adalah sah. Tapi ketika mana dia menyusun orang untuk menyembunyikan niat untuk meletakkan dengan harga yang lebih tinggi, maka itu adalah jual beli yang haram tetapi sah. Dan orang yang buat dianggap melakukan dosa. Ada soalan? Haji? Boleh. Pajak dia tak masuk dalam bab al-bai', jual beli, dia dalam topik yang lain. Topik yang lain. Pajak ni dibenarkan sebab kita dah tahu, kita letak duit belum tentu akan ada hasil dalam tempoh yang telah ditetapkan. Maka akad tersebut dibenarkan oleh syarak. Dia tidak termasuk dalam topik yang pertama, iaitu jual beli. Itu dibolehkan. Orang yang sama jual, barang yang sama. Oh, boleh? Boleh. Itu atas kecerdikan dia lah. Orang jadi orang tengah, jual rumah. Dia orang tempatan, dia dah tahu kat mana rumah kosong dan sebagainya. Kebetulan ada orang luar datang nak beli rumah, dia recommend, dia dapat 1% ke 2%. Nampak senang. Maka itu adalah upah dia ketika mana dia ada kemahiran tersebut, dan dia layak untuk diberi akan upah. Komisen untuk broker. Nabi sebut, a'tu al-ajir ajrahu qabla an yajifa araqahu. Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum peluhnya kering. Dia berhak untuk mendapat upah. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita masuk bab yang baru, bab yang kedua, berkaitan tentang riba. Apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahumma ja'alna jam'al marhumah wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.